Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa dhalika imtithalan li amrillahi subhanahu wa ta'ala fi muhkami ayatihi, haitsu qala azza wa jalla, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku sidang Jumaat rahimakumullah. Terlebih dahulu sebelum saya meneruskan ucapan khutbah Jumaat pada hari ini, daripada atas mimbar masjid yang mulia ini, saya berpesan dan berwasiat kepada diri saya sendiri, juga kepada seluruh sidang Jumaat sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitulah dengan cara sama-sama kita menjunjung dan melaksanakan segala titah perintahnya dalam waktu yang sama. Marilah wahai saudara-saudaraku sekalian, kita berazam dengan sesungguh-sungguh keazaman hati kita untuk tidak melakukan segala larangan-larangan dan tegahan-tegahan Allah, kerana sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga banyaknya kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada hari yang mulia ini, hari Jumaat, yang digelar sebagai Sayyidul Ayyam, berputulan pula dengan hari terakhir daripada Ayyamut Tashriq, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di dalam rumahnya, mendirikan salat fardu Jumaat. Kita semua adalah merupakan hamba-hamba Allah yang terpilih dan dipilih. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan doa kita hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar virus COVID-19 yang menular di dalam negara kita dan di dunia ini semenjak penghujung tahun 2019 yang lalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara keseluruhannya. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan seluruh anak qaryah kita di masjid kita di Jalan Baru Perai ini. Mendoakan supaya seluruh rakyat dalam negara Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum dan bangsa serta anutan agama diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dijangkiti oleh virus COVID-19 yang telah meragut ribuan nyawa rakyat dalam negara kita. Berkat doa saudara-saudara sekalian, dengan penuh rasa optimis, tafaul, husnuzan, baik sangka, insya-Allah doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila
Virus COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Berkuasa, maka di saat dan ketika itu kita semua dapat menjalankan kembali aktiviti kehidupan kita seperti sedia kala. Kita dapat datang beramai-ramai ke masjid-masjid dan surau-surau. Kita boleh menganjurkan majlis-majlis ilmu dan perayaan-perayaan hari-hari kebesaran negara dan hari-hari kebesaran Islam. Kita dapat menjalinkan kembali hubungan kasih sayang di antara seluruh rakyat. Saling kunjung mengunjung ke rumah ibu-ibu dan bapa-bapa kita dan bapa-bapa saudara kita, adik-adik kita dan jiran-jiran kita. Anak-anak cucu kita dapat kembali ke bangku sekolah. Anak-anak kita dapat kembali ke universiti untuk menghadap pensyarah dan profesor mereka. Anak-anak menantu kita dapat pergi ke tempat-tempat kerja mereka menjalankan kerja dengan baik. Maka marilah sama-sama kita berdoa banyak-banyak ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jaga dan pelihara lidah kita. Jangan menyebut perkara-perkara yang boleh mengundang perkara yang tidak diingini dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Saudara-saudaraku, sidang Jumaat rahimakumullah, pada peringkat awal penularan virus COVID-19 setahun lebih yang lalu, kita mendengar di sana apabila pihak berkuasa, pihak kerajaan, pihak majlis-majlis agama Islam, jabatan-jabatan agama Islam, Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Keselamatan Negara dan sebagainya mengeluarkan dan menentukan SOP. Pada peringkat awal kita mendapati di sana ada orang-orang yang melenting untuk menerima perkara-perkara yang telah ditetapkan itu. Kerana pada anggapan mereka mengganggu dan menyekat kebebasan individu. Tetapi alhamdulillah, dengan penerangan-penerangan dan peranan yang dimainkan oleh para cendekiawan Islam, oleh pemimpin-pemimpin masyarakat yang bertanggung jawab, memberikan kefahaman kepada rakyat dan kepada seluruh warga negara, maka ucapan-ucapan sinis, pandangan-pandangan negatif sudah mula berkurangan. Alhamdulillah. Pun begitu, kita dapati di sana melalui aplikasi WhatsApp ataupun Facebook dan sebagainya, masih terdapat orang-orang tertentu yang mengeluarkan ucapan-ucapan, kata-kata dan andaian-andaian yang boleh menimbul, yang boleh mengundangkan suasana tidak harmoni di dalam masyarakat. Apakah Islam pernah mengajar kita untuk mengadakan SOP? Sebagai langkah al-wiqayah, sebagai langkah pencegahan. Prevention is better than cure. Yang di dalam bahasa Arabnya berbunyi al-wiqayatu khairun minal ilaj. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Diterjemahkan ke dalam bahasa kita, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Rupa-rupanya di dalam kitab-kitab ilmu Islam yang telah ditinggalkan oleh para cendekiawan dan ulama-ulama besar Islam, para a'immah al-arba' umpamanya, telah menyatakan tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Mungkin ramai di kalangan kita tak pernah dengar kaedah ini. Hatta golongan agamawan sendiri pun kadang-kadang belum pernah didedahkan dengan kaedah ini. Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Wahai saudara-saudaraku yang berada di dalam masjid kita pada hari ini, marilah sama-sama kita memahami dan menghadam
Kaedah penting yang telah digariskan oleh para ulama Islam yang lalu. Tasarruful imam, tindakan, keputusan yang dibuat oleh al-imam. Yang dimaksudkan dengan imam di sini ialah pemimpin, penguasa sesebuah negara. Tindakan, keputusan, ketetapan yang telah dibuat oleh al-imam, oleh pemimpin negara, ala ra'iyati, ke atas rakyat, manutum bil maslahah, mengandungi maslahah-maslahahnya. Contohnya pengambilan vaksin. Ada orang sampai hari ini berkeras hati tidak mau mengambil vaksin walaupun diberi percuma oleh pihak berkuasa. Dalam kajian saya dan pembacaan saya, mendapati bahawa pihak kerajaan telah mengeluarkan dan membelanjakan wang sebanyak lebih daripada 5 bilion. Lebih daripada 5 bilion untuk membekalkan vaksin dan juga untuk pengurusan suntikan vaksin kepada seluruh rakyat Malaysia. Guna duit negara, guna duit rakyat. Untuk apa? Untuk maslahah, untuk menjaga kepentingan kesihatan rakyat. Tidak kira bangsa. Sama ada bangsa itu bangsa Melayu kah? Sama ada bangsa itu bangsa India kah? Tidak kira bangsa itu bangsa Cina kah? Orang dusun kah? Orang Dayak kah? Orang asal, orang asli kah? Tak kira, asalkan rakyat dalam negara. Maka kerajaan telah mengeluarkan belanja yang begitu banyak untuk penyediaan vaksin dan penyuntikannya ke atas rakyat. Ini semua bukan untuk membazirkan wang rakyat dan wang negara, melainkan semata-mata untuk apa? Maslahah. Untuk menjaga kemaslahatan rakyat sebagai al-wiqayah, langkah pencegahan. Prevention is better than cure. Kita mendoakan agar frontliner kita yang terdiri daripada pakar-pakar perubatan dan para doktor, anggota polis di Raja Malaysia, angkatan tentera yang turun ke jalan-jalan raya, ke balai-balai raya, ke pasar-pasar raya, pasukan rela, NGO secara volunteer turun ke medan untuk bertemu dengan seluruh rakyat. Untuk apa? Untuk menjaga kepentingan keselamatan dan kesihatan rakyat. Maka ayuh, wahai rakyat dalam negara Malaysia tercinta ini, sama-sama kita menadah tangan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Ta'ala mengangkat virus COVID-19 ini secara total, secara menyeluruh, dan agar Allah Ta'ala memberikan kekuatan semangat, kekuatan kesabaran, ketahanan diri kepada frontliners kita semua, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik insya Allah. Berhubung dengan kita umat Islam, khususnya masjid tidak dibenarkan datang salat Jumaat dan Jemaah beramai-ramai. Ada juga orang pertikai, sehingga ada di sana orang yang mengeluarkan kata-kata kutukan, kutuk, penghinaan, memperbodohkan orang itu, memperbodohkan orang ini, mencelakakan orang itu, mencelakakan orang ini, yang tidak pernah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pertikai, kenapa masjid ditutup? Pasar raya dibuka. Supermarket dibuka. Giant dibuka. Tesco dibuka. Maidin dibuka. 7-Eleven dibuka. Market jual sayur dan ikan juga dibuka, sedangkan masjid ditutup. Pada peringkat awal kita pun kata ya juga. Tapi bila kita menyelak lembaran kitab-kitab yang ditinggalkan oleh para cendekiawan dan ulama Islam,
Keputusan yang dibuat oleh pihak berkuasa untuk menentukan semua ini bukan pandangan seorang Perdana Menteri. Bukan dengan menggunakan kekuatan fikirannya seorang, dia tidak mampu. Tetapi dengan pandangan-pandangan dan nasihat para cendekiawan yang terdiri dari pakar-pakar perubatan. Kalau tak percaya kepada pakar-pakar perubatan yang bukan Islam, yang non-Muslim, tampil pakar-pakar perubatan yang beragama Islam, yang beriman. Yang beri pandangan-pandangan mereka yang bernas, yang memberikan pandangan-pandangan mereka yang boleh diambil kira untuk menjaga keselamatan seluruh rakyat. Maka keluarlah kaedah yang digariskan oleh para ulama Islam, huququllahi mabniyatun 'alal musamahah. Saya mohon tuan-tuan bersabar, insya-Allah 5 minit saya nak berhentilah. Saya nak bagi nampak mengapa pihak berkuasa mengambil tindakan untuk buat lockdown dan seumpamanya. Bagi kita nampak bahawa syariat Islam itu bersifat murunah. Apa makna murunah, Ustaz? Murunah dalam bahasa Arab untuk menunjukkan syariat Islam ini mempunyai keanjalan. Keanjalan. Untuk menunjukkan kepada dunia bahawa syariat Islam mempunyai fleksibel. Syariat Islam itu begitu fleksibel kerana perutusan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai pembawa rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan adalah untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Islam telah meletakkan satu kaedah, huququllahi mabniyatun 'alal musamahah. Hak Allah, huquq, hakun satu hak, haqqani musanna dua, huquq jamak plurals. Hak Allah. Seperti apa? Semayang hak Allah. Main Jumaat hak Allah. Buat haji hak Allah. Buat umrah hak Allah. Puasa Ramadan hak Allah. Keluar zakat hak Allah. Beriktikaf dalam masjid hak Allah. Huququllah. Huququllahi mabniyatun 'alal musamahah. Hak Allah itu dibina di atas dasar toleransi. Saya ulang balik. Hak Allah itu dibina di atas dasar musamahah, toleransi. Contohnya, puasa di bulan Ramadan hukum dia wajib. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan ke atas kamu semua berpuasa. Wajib, hak Allah kita kena tunaikan. Tetapi apabila dalam bulan Ramadan kita jatuh sakit, tak boleh nak puasa, Allah Ta'ala bagi peluang, toleransi, boleh tinggalkan puasa dan qada apabila sihat. Itulah hak Allah dibina di atas dasar toleransi. Dalam bulan Ramadan bermusafir, anak kita umur 22 tahun, SPM dapat excellent, dapat mumtaz, dapat cemerlang, boleh menyambungkan pengajian di University Oxford. Naik kapal terbang bulan Ramadan, perjalanan berpuluh-puluh jam, boleh dia menangguhkan puasa, boleh dia meninggalkan puasa sebab dalam keadaan musafir. Sebab apa? Huququllah mabniyatun 'ala al-musamahah. Hak Allah dibina di atas dasar toleransi. Begitu juga dengan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat fardu ain ke atas setiap orang laki-laki yang mukallaf akil balik macam kita. Tetapi apabila ada halangan seperti virus COVID-19, maka Nabi SAW telah meletakkan kaedah la dharar wala dhirar. Jangan memudaratkan diri kamu sendiri dan jangan memudaratkan orang lain. Maka pihak Jabatan Agama Islam Pelopina, Majlis Fatwa di seluruh negeri-negeri negara Malaysia telah mengambil keputusan
ikut SOP. Peringkat awal dahulu 15 orang saja, kemudian naik balik ke sampai 40 orang. Sekarang hari ini 100 orang. Alhamdulillah. Contoh lagi nak bagi nampak betul-betul. Balik tengah hari kemarin, balik rumah, isteri kita dah hidang dah korma kambing, daging korban, ayam asam tomato, sup tulang, nasi minyak, bau punya harum, penuh atas meja hidang dah. Dah beradab semua dah, isteri anak-anak nak makan nasi tengah hari. Tiba-tiba azan zuhur. Azan apa? Azan zuhur. Kita nak semayang dulu kan, nak makan terus? Islam ajak kita apabila makanan sudah terhidang, makan dulu. Sebab huququllah mabniyatun 'alal musamah. Hak-hak Allah dibina di atas dasar toleransi. Di atas kaedah inilah para ulama, di atas kaedah inilah pihak kerajaan dan pihak berwajib, di atas kaedah inilah jabatan-jabatan awam Islam mengambil keputusan kita buat SOP daripada 15 sampai naik 40, naik kepada 100. InsyaAllah bulan 8 nanti, InsyaAllah berkat orang tonton semua boleh datang sembahyang Jumaat. Amin ya Rabbal Alamin. 3-4 minit lagi insya-Allah. Wa huququl ibad. Tadi hak Allah. Wa huququl ibad, dan hak-hak hamba. Kita ni hamba. Ustaz yang duduk sampai khutbah pun hamba. Cikgu Hasan pengurusi masjid pun hamba. Ayahanda tuan imam pun hamba. Wakil rakyat pun tuan hamba. Tuan-tuan pun hamba Allah, menteri-menteri pun hamba Allah, menteri-menteri besar pun hamba Allah, Perdana Menteri pun hamba Allah, raja-raja pun hamba Allah. Wa huququl ibad, dan hak-hak hamba Allah mabniyatun 'alal musyahamah, dibina di atas dasar kesulitan. Macam mana nak faham ni ustaz? Hak-hak hamba mabniyatun 'alal musyahamah, dibina di atas musyahamah, kesulitan. Contohnya supermarket buka, Giant buka, Tesco buka, Maidin buka, market Kip Tajam buka, market Seberang Jaya buka, market Penanti buka. Sebab orang fikir siapa market buka, supermarket buka. Bayangkan kalau supermarket ditutup, di rumah kita susu baby habis, pakcik nak pergi beli tak mana. Bekalan beras habis, main masjid kita tak ada kedai beras. Nak beli garam sebiji pun tak nak jual di masjid. Masya Allah. Kaedah yang digariskan oleh ulama Islam, wa huququl ibadi mabniyatun 'alal musyahamah, dan hak-hak hamba itu dibina di atas dasar kesulitan. Kalau supermarket ditutup seminggu contohnya, kedai runcit ditutup, kedai barang semua ditutup, market ditutup, tak payah lama dah, sebulan cukup. Habis bekalan makanan di rumah, habis beras di rumah, habis tepung di rumah, habis minyak di rumah, habis susu anak di rumah, habis Diomek di rumah, habis laktogen di rumah. Tang mana kita nak pergi cari? Adakah kita nak pergi cari di masjid? Adakah kita nak pergi cari di surau? Apakah kita nak pergi cari di gereja? Apakah kita nak pergi cari di kuil-kuil Hindu dan seumpamanya? Tidak ada. Maka Masya Allah, keputusan yang dibuat bukan keputusan seseorang, keputusan hasil kerahan pemikiran dan ideologi serta pandangan-pandangan cendekiawan dunia dan cendekiawan Islam. Maka dengan itulah tindakan PKP, SOP dan lockdown telah diambil oleh pihak berkuasa. Maka sebagai rakyat, kita hendaklah berdoa pagi, petang, siang dan malam, supaya virus yang menular yang telah membunuh ratusan ribu umat manusia di seluruh dunia ini
diangkat oleh Allah SWT agar seluruh masyarakat dunia selamat daripada ancaman virus tersebut insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma